Pendahuluan. Pada tahun 1996, Malaysia dan Indonesia bersetuju untuk menyerahkan tuntutan masing-masing ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan untuk dibicara dan diputuskan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di The Hague. Kes Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan telah menjadi lebih bererti bagi Malaysia. Walaupun secara tidak langsung, bahawa Filipina tidak mempunyai kes untuk membuat sebarang tuntutan ke atas Sabah. Kronologi konflik. Pada tahun 1969, status Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi isu apabila Indonesia mempertikaikan kedaulatan Malaysia terhadap kedua-dua pulau berkenaan semasa pembatasan sepadan pentas benua di antara kedua negara. Pada tahun 1992 hingga tahun 1994, 3 pusingan perbincangan tidak rasmi telah diadakan di antara pegawai-pegawai Malaysia dan Indonesia untuk menyelesaikan isu tersebut, tetapi perbincangan itu tidak mencapai sebarang kejayaan. Pada September 1994, Tun dan Suharto bersetuju supaya perbincangan tersebut diteruskan oleh wakil-wakil peribadi masing-masing. Tun M telah melantik Anwar iaitu Timbalan Perdana Menteri dan Suharto telah melantik Mordiono iaitu Setiausaha Negara. Pada tahun 1995 hingga 1996, Anwar dan Mordiono telah berjumpa sebanyak 4 kali. Semasa perjumpaan terakhir, mereka telah bersetuju untuk mengesyorkan kepada Perdana Menteri dan Presiden supaya kedua-dua pemimpin ini untuk mempertimbangkan dan meluluskan agar Malaysia dan Indonesia memohon kepada ICJ untuk memutuskan soal negara mana yang sebenarnya mempunyai kedaulatan ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Hujah Malaysia. 1. Penyebaran kuasa daripada Sultan Sulu kepada kuasa Sepanyol pada tahun 1878 yang seterusnya secara berperingkat diserahkan kepada Amerika Syarikat, United Kingdom dan Northern Ireland dan akhirnya kepada Malaysia pada tahun 1963. Kedua, menyatakan bahawa Pulau Sipadan adalah kawasan pengumpulan telur penyu dan ia adalah aktiviti ekonomi yang lazim bagi masyarakat tempatan. 3. Pulau tersebut turut dijadikan sebagai kawasan perlindungan burung-burung pada tahun 1933 oleh pihak pentadbir Borneo Utara. 4. Pulau Sipadan merupakan kawasan tinjauan untuk aktiviti maritim berkait rapat dengan perikanan, pelayaran, permasalahan kapal karam dan sebagainya. Cabaran. Pihak Jakarta berpendapat pembangunan tidak seharusnya dibangunkan oleh Malaysia kerana pertikaian masih lagi berlaku antara Indonesia dan Malaysia. Tindakan Malaysia mengeluarkan peta baru yang menunjukkan pulau-pulau ini berada di bawah penguasaannya pada tahun 1979. Indonesia membantah tindakan Malaysia. Peta Indonesia yang tidak memasukkan Pulau Ligitan dan Sipadan sebagai wilayahnya. Manakala Indonesia pula mendesak agar peta yang dikeluarkan oleh Kuala Lumpur digunakan kerana kedua-dua pulau tersebut tidak dipaparkan dalam peta Malaysia. Indonesia dan Malaysia membentuk undang-undang yang menetapkan Zon Ekonomi Eksklusif ZEE masing-masing di perairan Laut Sulawesi pada sekitar tahun 1980-an. Mewujudkan isu tentang hak kedaulatan, perebutan hak bagi mengeksploitasi hasil-hasil bumi di kawasan-kawasan tersebut seperti gas, petroleum dan hasil-hasil ekonomi lain juga mengenai perairan perikanan. Jalan penyelesaian yang dilakukan amatlah rumit dan berliku. Pada tahun 1992 hingga tahun 1994, 3 siri perbincangan tidak rasmi diadakan antara pegawai-pegawai Malaysia dan Indonesia bagi menyelesaikan isu hak milik ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Pada pertemuan terakhir kali keempat, Timbalan Menteri Anwar dan Menteri Mordiono bersetuju supaya Tun Dr. Mahathir dan Presiden Indonesia
agar kedua-duanya mempertimbangkan permohonan ICJ mengenai pemutusan taraf kedaulatan ke atas kedua-dua buah pulau. Pada 2 November 1998, kedua-dua negara bersetuju membawa kes pertindihan ini ke atas ICJ. Pada tahun 2001 kemudiannya, Filipina turut serta dalam kes ini atas dasar peribadinya. Mereka mendakwa bahawa kerajaan Sultan Sulu menyerahkan hak kekuasaan kepada Filipina pada tahun 1962. Penguntutan suara oleh PBB pada tahun 1963 menyebabkan Borneo Utara memilih untuk menjadi sebahagian daripada Malaysia, seterusnya menggagalkan Filipina untuk menunjukkan kepentingan perundangan mereka. Terdapat 3 bukti yang dikemukakan oleh Malaysia, iaitu pertama ialah penyerahan kuasa dari Sultan Sulu kepada kerajaan Sepanyol pada tahun 1878, kemudiannya secara berperingkat kepada Amerika Syarikat, United Kingdom dan Northern Ireland sebelum akhirnya kepada Malaysia setelah penyatuan Sabah dan Sarawak. Kedua, rakyat tempatan mendakwa bahawa tempat pengumpulan terul penyu dan sumber ekonomi berlaku di Pulau Sipadan. Dan ketiga, isi di dalam memorandum bertulis dan semasa perbicaraan bahawa Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan sebenarnya pulau hak milik Malaysia. Indonesia mengemukakan hak milik pulau tersebut berasaskan perjanjian antara Konvensyen Inggeris Belanda 1891 antara rakyat British dan Belanda. Jika ditolak, mereka mempunyai hujah alternatif, iaitu menyatakan pewaris Sultan Bulungan yang mentadbir kedua-dua pulau tersebut sebelum menjadi sebahagian wilayah di bawah Belanda pada tahun 1878. Mahkamah Antarabangsa telah menyampaikan kata putus mereka dengan beberapa dakwaan. Mahkamah Antarabangsa maupun ICJ kurang yakin bahawa Pulau Ligitan dan Sipadan terletak di bawah penguasaan Sultan Bulungan maupun Sultan Sulu. ICJ mengaplikasikan prinsip kawalan efektif di dalam menentukan hak dan kedaulatan ke atas dua-dua buah pulau. ICJ menilai aktiviti berterusan yang dilakukan serta niat untuk melaksanakan hak dan kedaulatan yang dibuktikan oleh sesebuah negara ke atas wilayah yang dituntut. Penilaian ini berkonsepkan International Court of Justice 2020A. ICJ juga memperlakukan pihak berkuasa koloni Borneo Utara British membina rumah api di Pulau Sipadan pada tahun 1962 dan Pulau Ligitan pada tahun 1963. Perkara ini terletak di ICJ 2002B. Kedua-dua rumah api tersebut kemudiannya berfungsi sebagai titik navigasi kepada aktiviti perkapalan di kawasan tersebut. Tanggungjawab terhadap penyelenggaraan kedua-dua rumah api itu kemudiannya diserahkan pada pihak berkuasa, iaitu Malaysia sejak tahun 1963. ICJ menyimpulkan bahawa kedua-dua rumah api tersebut diselenggara oleh pihak berkuasa Malaysia sehingga kini. Indonesia pula gagal menyuarakan sebarang bantahan terhadap aktiviti tersebut. Perkara ini disebut dalam ICJ 2002A. Aktiviti pengutipan telur penyu di Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan diperlakai oleh ICJ dan disahkan pihak berkuasa Borneo Utara sebagai aktiviti lazim berdasarkan kepada pelaksanaan Ordinan Pemeliharaan Penyu pada tahun 1917. Mengikut pemerhatian ICJ, Malaysia lebih menunjukkan sikap prinsip animus operandi yang merujuk kepada niat sesebuah kuasa untuk melaksanakan pentadbiran di suatu kawasan. Maknanya, Malaysia lebih menunjukkan usaha dan harapan untuk mentadbir pulau-pulau tersebut berbanding negara Indonesia. Pada 2002, ICJ memutuskan bahawa Pulau Ligitan dan Sipadan adalah hak milik Malaysia berdasarkan kepada prinsip kawalan elektif. Untuk menyimpulkan kes ini, Malaysia telah mencapai kemenangan ketika perbicaraan di ICJ kerana telah menyampaikan hujah-hujah yang lengkap dan teliti serta diterima baik oleh pihak mahkamah. Kejayaan ini adalah hasil daripada kerjasama berkumpulan yang jitu, termasuk penyelidikan yang mengambil masa bertahun-tahun, melibatkan pembukaan dokumen yang banyak dan peta zaman dahulu. Kerja penyelidikan telah dilakukan di arkib-arkib dan simpanan rekod di Sabah, Semenanjung Malaysia serta negara-negara luar oleh pegawai Kementerian Luar Negeri, termasuk kedutaan besar di negara luar.
Tidak lupa juga kepada Jabatan Arkib Negara, Jabatan Ukur dan Pemetaan dan Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi, Angkatan Tentera Laut, agensi-agensi kerajaan yang lain dan beberapa sarjawan dan sejarawan dari universiti dalam dan luar Malaysia. Sekian, terima kasih.